Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama saya Abang Muaz dan Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 11 Jun. Bahagian Bintulu dan Miri terus pesat membangun dengan pelbagai kemudahan asas seperti jalan raya sejak 60 tahun yang lepas. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata kedua-dua bahagian kini mudah diakses dengan masa yang singkat dengan adanya jalan perhubungan yang lengkap. Datuk Petinggi Abang Johari berkata keadaan tersebut jauh berbeza ketika era 80-an dengan perjalanan dari Bekenu ke Miri yang mengambil masa kira-kira 2 jam untuk sampai kerana terpaksa menempuh jalan raya berbatu. Beliau memberitahu ini merupakan bukti pembangunan yang telah berlaku dalam masa 60 tahun. Datuk Petinggi Abang Johari maklumkan rakyat negeri ini dapat melihat apa yang berlaku dari sudut pembangunan di sektor pertanian dan kilang-kilang seperti di Semalaju. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan perasmian pameran digital bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Bintulu. Sementara itu, baton konvoi kembara Sarawak Merdeka berada di bahagian Bintulu selepas berjaya menamatkan perjalanan sejauh 168.3 km menjelajahi Bandar Miri. Konvoi tersebut diketuai sendiri oleh Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari diiringi dev-dev kenemaan yang lain. Konvoi tersebut turut membabitkan hampir 100 kenderaan dan lebih 140 buah motosikal berkuasa tinggi. Sebaik tiba di Nime Street Mall, Bintulu Paragon kira-kira pukul 3.15 petang, Premier disambut oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom. Datuk Petinggi Abang Johari kemudiannya menyaksikan penyerahan bendera daripada Residen Bahagian Miri Jamali Busri kepada Residen Bahagian Bintulu Nyurak Kati. Beliau kemudiannya meluangkan masa kira-kira sejam melawat gerai jualan usahawan di Nime Street Mall Bintulu Paragon. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping telah meluluskan dana projek kecil luar bandar MRP dan dana projek transformasi luar bandar RTP untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bawang Asan. Menurut Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, pihaknya sedang mengadakan rundingan dengan Majlis Perbandaran Sibu dan pengurusi SUPP Bawang Asan Senator Robert Lau Hui Yu untuk menentukan projek yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Datuk Seri Dr. Sim memberitahu dana tersebut diluluskan supaya penduduk di Bawang Asan tidak ketinggalan dari segi projek-projek pembangunan kecil di kawasan mereka. The implementing agency, is not the YB. Implementing agency is not SCPP because government funding, so it must be one the government agency. Datuk Seri Dr. Sim berkata demikian ketika menghadiri Majlis Ngilim Bidai SUPP Bawang Asan di Sibu. Sementara itu, pengerusi SUPP Bawang Asan, Senator Robert Lau berkata jumlah dana tersebut sama dengan kawasan dunia lain. Yeah, because kita ada 100 lebih rumah panjang. Berapa kampung lagi? And the kawasan Cina also is all rural area. We have about 13 futsal villages. There's a lot of them minta street light, cuci parit, jabatan kecil, semua ada. Senator Robert Lau berharap dana itu dapat diperolehi tahun ini kerana senarai projek yang dipohon oleh penduduk setempat juga amat panjang. Program Wanita Bangkit at PWKM berjaya membantu peserta program untuk menjana pendapatan bulanan secara berterusan setelah menyertai program tersebut. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri mendedahkan pemantauan KPWKM dapati dalam fasa pertama selepas 3 bulan menerima bantuan My Kasih Capital tahun ini, 90% peserta dapat terus menjana pendapatan dengan hanya berniaga di rumah. Datuk Seri Nancy memberitahu purata pendapatan yang diperolehi ialah dalam lingkungan RM500 hingga RM1,000 sebulan. Sementara itu, 10% peserta telah meningkat ke fasa seterusnya dengan pendapatan antara RM1,000 hingga RM3,000 sebulan. Datuk Seri Nancy menyatakan demikian pada program Wanita Bangkit at KPWKM di Dewan Suara Bau. Sejak diperkenalkan, program tersebut telah disertai oleh 20,000 wanita yang terkesan akibat pandemik COVID-19 untuk memulakan perniagaan dengan modal kecil. Program yang diilhamkan untuk membantu kaum wanita bangkit dari kesukaran, bangun daripada rebah dengan menjana pendapatan melalui bidang keusahawanan ini disertai lebih 5,000 peserta tahun ini. Peserta tersebut telah mengikuti latihan, bimbingan dan menerima bantuan dari pelbagai rakan strategik KPWKM.
PWKM. KPWKM menyasarkan 100,000 peserta dapat dibimbing dan dibantu sehingga tahun depan. Sementara itu, Datuk Seri Nancy memaklumkan tidak semua kes membabitkan wanita perlu dirujuk kepada kementeriannya. Beliau menjelaskan rujukan kes bergantung kepada fakta kes atau prosedur tertentu yang perlu dipatuhi. Namun, Datuk Seri Nancy mendedahkan kes penderaan akan dirujuk kepada kementeriannya. Bagi kementerian kita, kalau berlaku perkara seperti ini, kita hanya menunggu kalau ada polis punya siasatan. Lepas itu mereka akan berhubung dengan kita. Sama ada mereka memerlukan bantuan daripada kita untuk memberi perlindungan ataupun mungkin ada kes mereka nak ada perbicaraan itu bergantung kepada keadaannya, because tidak semua kes perlu dirujuk kepada kita. Datuk Seri Nancy menjelaskan Jabatan Kebajikan juga melakukan siasatan terhadap kes tetapi kadang-kadang tidak memaklumkan kepada umum sehingga mendapat fakta atau asas yang betul mengenai sesuatu kes. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kejadian buli terhadap seorang pemandu wanita yang tular di media sosial. Program Sarawak Aktif yang diadakan bersempena dengan sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka mensasarkan peningkatan kualiti kesejahteraan hidup dengan strategi penggalakan dan pembudayaan nilai murni dan gaya hidup aktif dalam masyarakat Sarawak. Selain itu, program anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak (MySET) dengan kerjasama pejabat residen bahagian Miri bertujuan untuk membudayakan sukan bagi kesejahteraan dan kesepaduan rakyat Sarawak yang selari dengan visi Sport for All by 2030. Pelaksanaan program ini merangkumi 4 domen iaitu sukan kecergasan, sukan rekreasi, sukan ekstrim dan sukan tradisi. Di samping itu, pelbagai acara menarik telah berlangsung termasuk acara senam robik mega, pertandingan aerobaton, pertandingan tarik tali, pertandingan gusti lengan, pertandingan e-sport, pertandingan auto show dan lain-lain. Program Sarawak Aktif peringkat bahagian Miri telah dilancarkan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin di Stadium Tertutup Miri. Sementara itu, Christopher Gira memaklumkan barangan-barangan yang lama yang berkaitan dengan kebudayaan dan cara hidup masyarakat Iban yang masih disimpan di rumah-rumah panjang perlu terus dipelihara. Beliau berkata barangan lama tersebut boleh dikumpul dan dipamerkan di sebuah galeri untuk tatapan umum. Christopher Gira menjelaskan barangan lama seperti peralatan yang digunakan di kebun dan sawah padi masyarakat dahulu ada di antaranya sudah tidak lagi dikenali oleh generasi kini. Kita nama tu memberi peluang orang ke pihak lebih lagi orang ke datai bagi belah pelancong datai menolak itu boleh berdak datai lama. Jadi pelapa aku utai itu patut perundian kita ukai taruh kita sebelia aja. Utai uliah kita agak sidik galeri. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program ziarah UKAS Ngabang Gawai yang diadakan di Rumah Selat Selangau. Christopher memberitahu beliau melihat penduduk di Rumah Selat Selangau masing-masing mempamerkan barangan lama simpanan mereka di ruai rumah panjang mereka. Beliau berkata galeri untuk memaparkan barangan ini bukan sahaja untuk membolehkan generasi muda dan orang luar melihat barangan lama ini tetapi juga untuk mengelakkan barangan ini hilang begitu sahaja. Seorang pesakit kanser di Miri kerugian 1.2 juta ringgit selepas ditipu sedikit phone scam yang menyamar sebagai petugas Kementerian Kesihatan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memaklumkan lelaki tersebut yang juga seorang pesara swasta melaporkan beliau telah didakwa terlibat dalam kes pengubahan wang haram melalui satu panggilan telefon dari 3 individu yang tidak dikenali pada 18 April lepas. Suspek telah meminta mangsa untuk memberi maklumat perbankan dan butiran kewangannya sebelum diarah membuka 2 akaun bank baru bagi memudahkan siasatan ke atas mangsa. Datuk Muhammad Azman memberitahu mangsa yang menafikan dakwaan berkenaan walau bagaimanapun akur dan
membuka akaun baharu. Mangsa telah memindahkan wang keseluruhan bernilai 1.2 juta ringgit melalui 4 transaksi di akaun tersebut. Datuk Muhammad Azman berkata mangsa hanya menyedari telah ditipu pada 8 Jun setelah memeriksa baki wang di dalam kedua-dua akaun bank baharu miliknya dan mendapati kesemuanya telah dipindahkan ke akaun tidak dikenali secara berperingkat di antara 19 April hingga 3 Mei lepas. Dalam kenyataan medianya, beliau sekali lagi menasihati orang awam supaya tidak melayani panggilan telefon yang meragukan. Selain itu, mereka juga dinasihati supaya tidak memberi sebarang maklumat perbankan kepada individu atau mana-mana pihak yang tidak dikenali. Sebuah badan bukan kerajaan jurutera tanpa sempadan Malaysia terus berusaha membantu pelajar kurang bernasib baik dalam bidang pengkomputeran dan pengaturcaraan. Pengasas yang juga presidennya Sanjeev Indran memaklumkan usaha membantu secara sukarela ini dilakukan oleh ahli-ahlinya yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran. Sanjeev memberitahu ia dilaksanakan menerusi penganjuran bengkel atau projek-projek berasaskan komuniti di seluruh negara. Jelasnya perubahan organisasi bukan berasaskan keuntungan ini bertujuan memanfaatkan kepakaran pelajar kejuruteraan dan profesional di Malaysia untuk projek kejuruteraan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Sanjeev berkata antara projek yang telah dilaksanakan pembinaan penjana mikrohidro di Kampung Sapit dan tandas baru di Kampung Penan, Miri serta memasang panel solar di Kampung Nyabur, Sibu. Beliau bercakap kepada pemberita pada bengkel No One Left Behind di Hub Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak, Miri. Seramai 20 pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan dan yatim menerima sebuah laptop masing-masing pada bengkel tersebut. Paparan itu tadi berakhir Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 11 Jun. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan dan Raja Sofia. Salam Malaysia Mutani.